Hello, Assalamualaikum. Oh, dah dia join dah. 4 orang. Dengar. First is goldfish. Cukup 20 orang kita start. Cukup 20 orang kita start. Hari ni malam ni kita belajar sikit, terangkan sikit parameter tester untuk akuarium kita. Macam mana kita nak check air, kenapa pentingnya perlunya adanya parameter tester. Terima kasih join Handelicious. Amirul Hakim ada. Hello bro, selamat datang. Kalau TikTok video jerawat hilang. Waalaikumsalam Muhammad Faiz 087. Cukup 20 orang kita start So siapa yang dah join tu minta share, boleh share. Kita cukup 20 orang kita jalan. Ifa, selamat datang join. Cukup 20 orang kita start jalan Kita cerita sikit pasal parameter tester. Ni kita brand Api. Ni biasa orang pakai ni, famous. Murah pun tak mahal, tak mahal sangat. Join sekali lah, macam mana tu? Kau dengar kan? Dia pakai earphone lah. Tak tahu kau dengar. Dengar Cukup 20 orang kita start. Kita skip pasal parameter tester. Terima kasih datang. Arwana, apa tu bang? Ya betul. Siapa ni? Hemas 17.
Arwana tu ikan. Tu ah, belakang nampak oh. Tu tu. Arwana. Malaysia Golden. Dalam jagaan dah nak masuk 3 tahun ke? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Oh, terima kasih Vitamik KL Selangor. Cukup 20 orang kita start. Ini baju GMC. Malam ni saya pakai baju ni ya. Alamak. Wah, terima kasih Pai Gofis bagi stiker. Semoga ni murahkan rezeki. Gofis saya, Gofis. Silau lah. Cukup 20 orang kita start Mohon share. Siapa nak start kita mohon share. Cukup 20 orang kita start. Kita pasal parameter Master Test Kit Fresh Water. Master Test Kit. Harga dia dah 120 ke 120 atau 30. Beli kat Shopee je. Arwana MG. Tak training oh. Ikan tak training, tak cantik Orino tu. Ni Orino ni Ni plus 15 inci, 16 inci ke? Besar lah. Dia dah nak sama dengan saiz dengan Arwana. Macam mana nak share? Oh, tak boleh share. Ada button share kot kat bawah tu. Dulu tank ni ada Arwana MG, ada Arwana Silver, macam-macam lah. Oscar. Ada yang gaduh tu, Arwana Silver kita jual. Oscar pun ada yang garam kita jual. Dulu apa lagi, macam-macam di dalam ni. Ada Chai-Chal dulu pun, Vija. Dulu ada gaduh kita jual. Tu yang tinggal ni yang berbaik je. Yang gaduh sikit je lah. Yang kira tak gaduh. Kira tak gaduh. Terima kasih Iwan lah bagi stiker. Semoga ni murahkan rezeki. Terima kasih. Hari tu dulu beli 10 inci je. Sekarang dah lebih tu. Berapa inci lah, 15, 16 tu. So cukup 20 kita start. Mohon share. Hai cikgu. Hai Iwan lah. Terima kasih bagi stiker. Iwan 16. Sekarang ni dah 16 orang. 16 view. 20 view kita start Ini dia punya tube dia. Nampak? Tak nampak? Kena sikit-sikit Ni kalau kita beli standard ni, dia bagi 4 tube ke. Tapi saya ada 5 tube. Buat saya yang ni adalah second. Yang lama ada. So saya ada banyak tube lagi lah. Ada lagi 2 tube spare lah kalau jatuh pecah. Terima kasih Wala FYP. InsyaAllah. Ada lagi 2 tube simpan. So kalau ada 5 tube ni, kalau tester ni kita ada 5 test. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 tube memang best lah. 18 orang lagi, 2 lagi. Cukup 20. Okey dah cukup 20. Kita start lah. Kita start. Okey, terima kasih tuan. Okey, so kita nak cerita sikit. Kenapa kita kena ada
api tester fresh water tester. Dalam 2 nak masuk 3 tahun bang, masuk 3 tahun. Masuk 3 tahun. Okay, so tester ni kenapa kita kena ada test? Sebab kita nak tahu pH air. Ini yang first kali ni adalah pH air. Kalau perasan ni, yang first kali silau first kali ni pH air. Dia pH air untuk yang low punya pH. Kita tengok dia bacaan dia 6.0 hingga 7.6. 6.0 hingga 7.6. Okay, itu first. So bila first, kalau kita test warna dia pekat, warna biru. So kita kena test yang kedua pula, pH high range. Sebab kalau dia sampai 7.6 dia yang pertama ni. So kita tak tahu dia pergi jauh mana lagi. Kita test pula high range pH. High range pH ni kita tengok, kalau dia dapat 7.4, okey. Air tu okey, 7.4 lah. Maksudnya kita kalau nak standard, nak check air 7.2 hingga 7.6. Kalau kita test high range pH ni dapat 7.4, okey lah tu. So kalau macam ikan kom kat belakang saya ni 7.2. Kalau test yang high range 7.4, so okey. So kebanyakan ikan boleh terima dalam keadaan pH range macam tu. So contoh macam main cai-cai ke kan, itu nak pH 8.0, 8.2. Dia nak tinggi. Itu lain. So itu tujuannya ada high range pH Okay, yang ketiga adalah amonia. So amonia ni kena kosong. 0.25 ni ada orang kata tak toksik lah, apa lah, pH rendah, tak ada. Kena kosong. Sebab apa dalam buku ni yang cipta pendakwaan ni dia kata kalau 0.25 pun dia dah membahayakan ikan. Dia dah tulis lah kat sini 0.25 membahayakan ikan. Nak tak nak kena kosong. So dia dah toksik lah. So amonia ni kena kosong. Yang kedua ni, kawan amonia dia adalah nitrit. Nitrit pun kena kosong, kena warna biru. Kalau 0.25 pun dia dah membahayakan ikan. Pasal nitrat pula tak apa. Dia sampai 20 ppm tak membahayakan ikan. 40 ppm pula kena water change ataupun dia bahayakan ikan tapi ambil jangka masa yang panjang. Jangka masa yang lama untuk efek pada ikan. So nitrat ni dia ada kelonggaran. So kalau nitrat merah tu water change je. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ikan sihat lah, insyaAllah. Saya dulu tank belakang ni dulu something 4 feet, 4 kaki saya 2 tahun nitrat merah. Elok je ikan kan. Water change je lah, water change ikan tu dia tak efek sangat lah sebenarnya. Tapi lepas tu saya tukar something 6 kaki, saya besarkan lagi. Dan ikan tak tambah lagi time tu. Saya dapat nitrat, saya kuning dengan oren. Tak pernah lagi merah lagi. Lepas tu bila dah tengok nitrat kuning je lepas water change je, gatal tangan, tambah ikan 4 ekor 5 ekor silap. Terus merah, sekarang merah balik. Itulah cerita dia, kita manusia tak pernah puas kan. So sekarang kita water change lah. Dan itu yang saya cipta, tetapkan apa ni, saya DIY filter tambah lagi lah. Ini namanya box filter. Sebab nitrat saya merah, tambah lagi filter sebab ikan tambahan. Okay, so kita try test. Contoh ini botol pH. Ni botol pH. pH yang pertama dan pH kedua. Nak sedap dulu test. Okay, so nanti saya pergi ambil air dulu. Ni kita pergi ambil air lah. Kena ambil air dalam akuarium. Pastikan bekas ni dah dicuci dulu lah. Sebelum ni kita ada buat test. Kita kena cuci bersih-bersih penutup dia. Biasa ada orang silap, dia bersihkan. Dia kena dia bersihkan, tutup dia tak bersihkan lah. Sebab dia goncang kan. Bila dia goncang bekas yang color yang asal tu lekat kat tutup tau. So kalau dia tak basuh sekali, dia efek bacaan next ni. Kita ambil kejap kan.
air dekat belakang ni. Jadi kalau dia ambil air ni, orang seram sejuk pula lah. Kalau kita pula nak makan. Semua dah kumpul dah nak makan. Dia ada paras dia tak boleh ambil satu strip ke 10 sekali terus tak ada. Ada paras dia 5 ml. Boleh kurang. Saya susah juga nak ambil tuan-tuan ke tuan lebih. Macam itu, macam lebih. Ikan ni saya lapar. Pantang ada tuan kat depan dia, semua berkumpul. Lagi makan dah tengah hari ni. Kalau boleh hari-hari nak makan 3 kali sekali. Saya bagi makan sehari sekali je. Kan cepat gemuk je kan, tengok tak muat. Okay, so kita test. Tadi saya cerita Zack Joule kan, saya cerita. Saya buat ni dulu. Macam ni nak guna PSB nak air clear. Okay, first kali PS yang pertama. PS yang pertama kita nak test. So PS pertama ni dia kata 3 drop. So first tak mula kita goncang dulu kan. Kita kadang lama tak guna benda ni, dah mendak je ni kan. So dia kata 3 drop. PS senang je, 3 drop je. 1, 2, 3. So 3. Lepas tu kita tutup, kita goncang. So dapatlah result dia. Result dia cepat. So yang ni lebih kurang dalam 7.2. 7.2, nampak? Okay. Yang biasa saya lapik dekat saya asingkan dulu. Okay, next kita ambil yang high range. Kita test je. Kalau biasanya kalau biru pekat kita test high range kan. Kalau macam ni sepatutnya kita tak payah test pula apa. Sebab dah tahu dia tak biru pekat. Kalau biru pekat tu, ni biru pekat macam ni kan, 7.6. Dia bagus berapa bacaan. Dia bagus kalau main com macam belakang saya ni 7.2 hingga 7.6. Tu 2, 3, 4, 5. Kalau main ikan cana ke kan, kita nak ni. Ni. Nampak ni. 7.4. So PS saya okey, apa yang saya nak lah. So kalau main ikan kom ni biasanya 7.2 hingga 7.6 tu okey. Kalau macam main cana ni macam nak rendah kan, 6.0 hingga 7.0. Itu lain pula. Ada yang main cai-cai nak tinggi 8.2. Okey, kita dah habis test pH. Kalau RO saja 6.8. Kalau MG, kalau MG 6.8 paling the best untuk tanning. Tapi kalau junior pH 5.5 hingga 7.0. Kalau main super rate dia nak 6.0. Baru merah dia naik cepat. Itu kalau main tanning arowana. Tapi arowana dia boleh tahan sampai 7.4 pH. 7.6 7.4 dia boleh tahan. Dia masih tak kena chip scale lagi. Kalau 7.6 ke atas boleh kena chip scale. So better letak 7.2. Kalau GF 7.2 hingga 7.6 ataupun 8.0. Biasa kita letak 7.6, 7.4 tu okey untuk GF. GF memang dia nak 7.0 ke atas. Goldfish Okay.
So kita test amonia pula Okay, amonia pula ni dia ada 2 botol. Dia akan sampai 2 botol. Kadang ada orang je letak 1 botol saja. Dia tak baca manual kan. Dalam manual dia ada cerita macam mana nak guna. Botol 1 dia kata 8 drop. So kita tengok botol 1 dah tulis sini, botol 1. So kita letak 8 drop kat botol 1. Okay. 8 drop. Lepas tu kita goncang sikit. Baru kita masukkan amonia botol tu. Dia mesti kosong. Betul. Betul. Z Joule lah. Mesti kosong. Kalau paste ni kena test kedua-dua sekali ke? Kalau tu salah satu. Tu yang nak kata. Kalau PS yang pertama ni, kalau dia dapat bacaan 7.6, wajib test PS kedua. Kita nak tahu dia tetap PS dia terlalu tinggi ke. Kalau yang pertama ni sampai 7.6 je, kita tak tahu. Betul ke dia 7.6 atau mungkin lagi tinggi. So dia test kedua kalau dapat 7.4, so dia 7.4. Kalau tiba-tiba test kedua tiba-tiba dapat 8.8, bawah sekali mana purple. Buanglah Quora sikit. Maksudnya adalah tu terlebih Quora tu kan. Okay, so kita masuk yang botol 2 amonia 8 drop. Itu 8. Okay, so ini mesti wajib kuning. Okay, so bila dah habis amonia, kita akan uji pula nitrit. So nitrit dia kena biru, 0 ppm. So kita test nitrit juga. Nitrit ni pun senang juga, 1 botol saja. Goncang sebelum guna. Dia kata dia letak 5 drop. So tak 5 drop. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini bacaan dia. So kalau tengok bacaan dia, warna biru cair sekali. Dia tak tukar purple pun. So maksudnya dia adalah 0 nitrit. Okay, so dia dah dapat amonia kosong, 0 nitrit. 2 ni dah wajib wajib kosong. So ikan korang dah selamat sebenarnya. Tak perlu nak kalau nitrat tu sebenarnya kena check. Tapi kalau tinggi tak ada masalah, water change je. Berapa harga test kit tu bang? 125, 130, ada 140 kat Shopee je. Saya beli ni dulu 128 kot. Saya beli kat Shopee. Kalau beli kat kedai mahal, 140, ada 160 ada. Shopee je murah sikit, harga lebih kurang macam tu lah. Okay, terima kasih Mr. PSZZ bagi stiker. Terima kasih, semoga dimurahkan rezeki. Okay, so sekarang kita test nitrat pula. Okay, nitrat ni dia ada 2 botol. Nitrat dia ada 2 botol. Botol 1 dah botol 2. Okay, botol 1 ni kita kena goncang. Tapi bila nak masuk botol 2 ni, dia kena goncang lagi kuat dan lagi lama. Sebab dia memang arahan dalam buku ni kan, dia kata suruh goncang dengan keras dia kata ni. Kena goncang sebab dia ada parti-parti dia tu mungkin lambat larut kot. So kita masuk botol 1 dulu, 10 drop. Dia kata kat sini 10. So biasa nitrat yang cepat habis sebab dia banyak, dia letak 10 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So yang pertama, botol pertama dah letak 10. Then kita letak yang kedua, goncang. Ini memang kena goncang kuat. Dia memang arahan dia. Kalau tidak, dia kan jawapan dia tak tepat. Tak tepat, dia kan tengok kuning, padahal tak goncang kan.
Tak apa kan, pokoknya merah. Okay, lepas tu yang tadi kita dah bubur, jadi kita kocang sikit. Kita letaklah botol 2, 10 titik juga, kata 10 drop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, lepas tu arahan dia kata kalau dah campur dulu ni kena goncang ke? Terus kita tahan berapa bulan tuan. Kalau selalu, saya setahun, 2 tahun baru beli lagi satu. Tak rajin cek pun. Kalau hari-hari cek, habis cepat kan. Saya 2 tahun. Ni tahun 2021 saya baru beli. Ni. So dapatlah merah. Kalau tengok kat sini dalam 20 ppm. Merah dia merah terang. Merah. Sebab itulah saya masih lagi, bila saya tambah ikan ni, 4 ekor tu. So ni terasa merah. Saya ceritalah buat filter. Buat filter tu baru seminggu lebih. Setiap kali water change wajib test ke bos. Kalau rasa macam dah yakin memang macam tu, nanti korang akan dapat rentak tau. 11 kali saya kata wajib lah. Takut pH drop tau. So kalau bagus minggu sekali tu, selepas water change tu bukan lepas water change terus test, bukan. Sehari selepas water change ataupun 2 hari baru test. Itu barulah betul-betul you punya parameter tank korang. Bagi satu, kalau kadang-kadang kita nak water change, kita tak tahu bila kita nak water change, kan? So kita tadi tu dah kita buat hari-hari tau. Okay, contohnya lepas water change, hari pertama water change okey lagi, hari kedua kita test okey lagi, hari ketiga okey lagi, hari keempat ammonia dah nak hijau, hari keempat lagi kena water change. Maksudnya tank korang boleh tahan sampai hari keempat je. So setelah hari keempat you kena buat water change. So macam nak panjangan lagi hari keempat supaya jadi seminggu, you kena tambah lah biomedia, kena tambah lagi. Maksudnya you punya filter kena besar lagi kan, pump kena kuat lagi, barulah lepas tu kita test balik. Sampai lah korang yakin, seminggu. Biasanya saya test seminggu macam ni je result dia. Ammonia dengan nature masih kosong lagi. Tapi saya memang nak amalkan seminggu sekali water change. Sebab ni ni merah ni. Ni saya last water change hari Jumaat. Sekarang ni hari apa? Hari Rabu hari Rabu. So lah nilai merah. Lepas tu saya kena water change dah ni. Tapi saya delay sikit sampai Jumaat, biarkan seminggu sekali. Tapi kalau ammonia tu, kalau dia kata hari keempat dah naik, wajib water change. Kalau so nak delaykan lagi, upgrade lah you punya filter. So parameter ni tentukan tank korang ni berapa lama nak water change, dan tank korang ni dah cukup kuat ke. So kalau macam ni kan, result macam ni kan, nitrat naik, ni kosong. So parameter korang ni sebenarnya susah nak swing. Ammonia susah nak swing, sebab dia korang punya BB aerobik terlampau banyak dan cepat buat kerja. Tapi kalau tank korang tak pernah dapat nitrat merah ataupun nitrat oren ke, semanjang je kosong. Contohlah kita test semua ni, ammonia kosong, nitrat kosong, nitrat kosong, tu masa korang punya biomedia tu balance. Balance maksudnya punya BB untuk makan ammonia dengan nitrat tu balance. Dia ada 2 BB, aerobik dengan anaerobik bacteria. Dia balance. Maksudnya aerobik pun tak banyak, tak terlalu banyak, anaerobik pun tak terlampau sikit. So dia balance dan senang dapat kosong. Tapi kelemahan dia pula, ammonia dia senang nak swing. Maksudnya tak water change nampak sikit je terus jadi hijau, ammonia tu lari. So lagi teruk lah. Maksudnya efek dia lagi teruk lah. Kalau kita nampak water change je, ammonia naik, ikan dah sakit dah. Ikan dah sakit dah. So ammonia dengan nitrat ni memang sangat racun lah. Badan akan merah, ikan merah, tak ada selera makan. So tak bagus, benda tu bagus mengkosongan, tapi kena rajin lah.
Bang pakai Biohome ke? Ya, ya saya pakai Biohome Ultimate. Tengok ke? Nampak? Tu lah Biohome Ultimate. Kalau nak ngam PS dengan amonia berapa bang? PS ikut ikan. So ikan, kalau PS drop pun ada yang ikan yang tak. PS drop pun ada ikan yang tak tahan. So macam PS tinggi, ada yang ikan yang tak tahan. So PS ni tengok jenis ikan. So sekarang ni kalau okay, dia ada satu teori lagi. Kalau amonia tinggi dalam keadaan pH tinggi, dia lagi lebih toksik daripada amonia tinggi pH rendah. So banyakkan ikan-ikan yang main pH rendah adalah ikan yang lebih tahan lasak. Walaupun amonia tinggi, toksik dia kurang. So ikan ni lagi tahan lasak. Contoh macam cana, arwana, yang pH rendah ni ikan ni lagi lasak. Sebab itulah kalau main cacat, kalau you main PS rendah, lama je kulit dia melupas lah. So cacat tu dia kena amonia tu lebih jaga sebab lebih toksik. Full sultan. Apa tu? 65 PS atau 7 je. So nak senang PS jaga tengah-tengah 7 point. Kalau ikan lah macam saya main comp ni, ada apa ni, pit nose turtle perlukan PS tinggi. Saya ada PB, saya ada IT, nak bagi stabil kan, ada parrot. So ambil tengah-tengah. Saya dapat ambil acid sikit 7 point, ambil alkali sikit 7.2. So semua boleh layan. Saya ada pari stingray pun saya kena 7.2. Mana pernah kena dosi, saya tak pernah kena ikan sakit. Saya main masa tak pernah kena ikan sakit. Dulu sekali first mula Oscar saya kena hiss. First tahun 2018 saya mula beli ikan. Dan tu tank 2.5 kaki. So memang tak tahu apa. Sejak daripada pengalaman hiss tu, saya belajar kakao lah. Semua ikan pertama sakit adalah ikan goldfish je. Sejak saya main goldfish je, saya lupa dah. SBD lah, dropsy pun ada main goldfish. Sebab time saya kecil, stres, belajar macam ni stres ikan. So ikan mudah sakit. .4. Okay. Kenapa pari tu ada bisa betul. Ada juri dia, saya tak buang ni. Bahaya. Sebab ada kes dalam Facebook itu dari dia kena kat sini kat tangan ni masuk hospital kata mata putih muntah-muntah. Saya pun tak sangka macam tu dia efek dia. Pari kenapa saya kata kena 7.2 7.4 the best untuk pari stingray. Lalu sebab apa? Pari ni dia boleh hidup 6.5 pun 6.4 pun boleh hidup, tak ada masalah. Dia punya PS 6.0 hingga 7 point something je. Tapi kenapa orang main stingray PS 7.2 lebih tahan lama pari daripada orang PS rendah? Okay, sebab PS tu bila kita water chain, banyak kes pari water chain dia pH rendah 6.0, 6.4 kan, 6 lebih lah. Lepas tu bila dia water chain, dia tukar air baru tu masuk 7.0, air neutral kan, 7.0. So tiba-tiba dia dalam tank dia tu air masuk ke laju apa kan. So dah ada perubahan lebih daripada 0.5 pH. So ikan pari tu akan menggelupur dia mati. Banyak kes orang macam tu. So kalau diorang maintain 7.2, air kalau ada water chain
terlaju ke apa ke pH dia terlampau. Kadang pH air pipe makin akali dia klorin tinggi, dia akali lagi tinggi so kalau kita pakai 7.2, bila tu water change, air tank 7.2, air baru 7.0 ataupun terlebih sikit 7.1. So pH tu tak banyak berubah. So pari tu tak terkejut. So pari ni sensitif dengan pH perubahan secara mendadak. Bukan sebab dia duduk dalam keadaan pH tinggi. Kalau air peram sama, peram nak buangkan klorin, bukan buangkan pH. Pari tu sensitif dengan garam, betul. Pari tu sensitif dengan garam direct ke badan dia, jatuh. Kita tabur garam kan, kena kat badan dia kan, nanti badan dia akan melupas macam ada merah kat belakang ni. Dia sensitif. So kalau nak bubur garam, saya bubur garam ni, saya letak kat something. Ataupun kalau tak ada something, pancurkan air, cairkan garam, letak kat berjauhan dengan pari. Kalau amonia tinggi, kita tahu buat apa. Kalau amonia tinggi, dia ada banyak cara. Water change lah. Water change betul. Water change 50%. Water change 50%. Lepas tu tempat air baru, salah satu kita buang amonia lah. Lepas tu kita sebelum nak upgrade biomedia, kita kena keratkan water change 3 hari sekali ke 2 hari sekali kan. Kita tengok tahap amonia tu. So yang kedua, boleh juga guna karbon. Kan ada orang jual karbon kan, karbon coral kan, masuk dalam tank. Dia akan sedut semua amonia 2 seminggu. Sementara nak upgrade biomedia lain kan, lepas tu dah guna coral tu, kena buang, tak boleh pakai balik. Seminggu sekali ganti lah coral baru. Tadi kita tak tahu coral tu dia boleh serap berapa banyak, lepas tu dia akan lepaskan balik tau. So kita tak tahu bila dia penuh. So kalau macam saya ambil seminggu je, tapi saya tak nak guna pun coral. So kalau nak guna coral boleh, bagus. So lepas dah amonia dah kosong, keluarkan balik seminggu, keluarkan balik, ganti yang baru. Sementara nak upgrade biomedia lagi kan, nak upgrade filter mungkin duit tak cukup lagi kan. So belilah coral dulu, letak. Kalau paling senang pun nak selamat water change ni lah 2 hari sekali water change. Kalau penat tambah coral, macam lah. Carbon Google je, carbon filter for aquarium. Macam-macam jenis ada. Tapi dia bukan untuk guna sepanjang masa seminggu sekali, 2 minggu sekali kena tukar. Kurara, terima kasih banyak-banyak bagi gift. Semoga ni murah rezeki tuan. Terima kasih. So carbon ni warna hitam. Ada jual bentuk petak lah, macam-macam jenis. Dia akan tulis carbon. Letak je carbon dalam tank, amonia akan sedut semua. So air dia tak bau. Air dah tak bau. Lepas tu dalam seminggu tukar. Dia tak boleh dibasuh apa semua kena buang, beli baru lain. Tu cara paling ringkas nak selesaikan masalah amonia. Lepas tu upgrade lah biomedia. Lagi satu kelemahan karbon ni, kalau korang kadang guna jus ketapang, kadang guna vitamin untuk arwana kan. Kalau you guna karbon, you letak vitamin aru ke apa semua diserap. So arwana ikan tak apa-apa ni itu kelemahan karbon. Karbon ni dia akan serap semua. Lepas tu dia kena pentingnya upgrade biomedia. Macam mana white spot boleh ada dan macam mana nak hilangkan media. White spot pada cerita dia. Media paling bagus ni saya pakai Sierra Sporex nombor 1, Sierra Sporex. Lepas tu yang kedua Biohome Ultimate. Lepas tu yang ketiga Moto3 lah, GAE, Bioball. Ikan Tiger Oscar. Kenapa ikan Tiger Oscar? Okay, white spot. White spot ni dia boleh datang apabila suhu sejuk, amonia tinggi. Amonia tinggi, amonia 0.25 ppm pun dah kena white spot. So saya kata bahayanya amonia ni kena kosong. Tapi kalau air sejuk, confirm air sejuk bawah 27 darjah Celsius, 27 tu dah kira bahaya juga. Ikan akan mudah kena white spot. So patutlah ada orang letak heater. Macam rumah saya ni suhu tank jadi 32.
31, 32, kadang 33. Kalau air panas pun boleh cecah 33. Kan 34 pun ada tanning kan, tanning saya 34 tank panas. Jangan lebih daripada 35, tu je. So lepas tu saya tak pernah beli heater sebab rumah saya panas. Boleh tunjuk ikan Tiger Oscar. Kenapa dengan Tiger Oscar? Nak tengok Grup Fabi pun famous. Tak famous pun lah, artis lagi famous. Bang cerita pasal PSB, tanning RO ke apa? Okay lah, PSB nak cerita macam mana tu? Saya jual PSB. PSB habis, stok tak ada. Dia boleh tengok ni, stok habis. Stok habis. Aduh, sangkut kat Korea. Dah 4 hari sangkut kat Korea. Saya tak tahu dia peram apa kenapa. Tentang mungkin staff dia kena konflik. PSB ni PSB ni dia bakteria. Orang buat PSB kan, bahan dia macam telur apa semua kan. Lepas tu jemur. Dia jemur tu nak bagi ada bakteria hidup dah, bakteria aerobik bakteria. Saya tak tahu bakteria apa nama dia, saya lupa lah. Kenapa dia jemur nak bagi bakteria biar kan. Tetapi bakteria tu memang ada, tapi dia amonia. Dia buat daripada base amonia, telur. Kalau nak try kan saman. Kan dia buat daripada amonia. Oh, terima kasih Iwan lah. Terima kasih Iwan lah. Sultan. Banyak lagi stiker. Terima kasih dengan rezeki. Okay, so PSB tu buat daripada amonia. Dia telur, ada bahan-bahan dia lah, lepas tu dia jemur kan. Dia ada bakteria tapi ada amonia sekali. Sebab tu kalau kita guna PSB tu, ikutlah sukatan daripada seller dah. Dia mungkin dah kaji, dia letak satu botol ikan tank banyak ni. Dia cek amonia, esoknya tak turun-turun. Contoh dia buat testing kan, tak turun amonia walaupun dah 1 hari sebab terletak lebih PSB lah, contoh. Ini kajian macam tu. So ikutlah dia punya ni, dia punya ni. So dia PSB ni kalau untuk tank baru, tu saya tak galakkan. Ada orang kata letak boleh-boleh, ikutlah kan. Tapi jangan letak terlalu banyak lah. Nak letak mungkin separuh sukatan kan. Sebab tank baru, you tak ada biomedia baru lagi. Lepas tu ikan dah masuk pula tu. Lepas tu kalau you letak PSB banyak, amonia lah. PSB kalau efek, kalau you terletak terlebih, efek dia amonia tinggi. Takut BB yang ada kat tank atau biomedia yang ada kat tank korang tu tak banyak, sikit. So BB mati, you letak PSB terlebih, lepas tu amonia pula you letak. So ikutlah sukatan. PSB ni bagus, air jernih, sebab dia menggalakkan dia tambahkan bakteria dan menggalakkan pembiakan dekat biomedia. Tapi kalau you jadi terlebih letak, you jadi racun pula tu ikan. Dalam nak masuk 3 tahun kot, 2 tahun lebih lah. Aku yang belakang tu 6 kaki. Ada lagi lah soalan yang saya terlepas. Heater tu gunaan dia macam mana? Heater tu untuk panaskan air je. Heater tu kita tak ada aquarium, onkan switch, kita setkan 30, 29 ke 30. So on je switch, tak payah off. So bila air sejuk dia akan auto on sendiri. Bila air dah sampai 30 darjah Celsius, dia akan auto off sendiri. Tu kalau biasa rumah orang sejuk, panas macam tu lah. Ada tak soalan saya terlepas? Saya rasa sporak abang guna berapa kg? Mungkin dia tahan berapa lama bang? Sporak ni saya beli biomedia ni, saya tak ingat lah berapa kg. Saya beli sikit-sikit. Bulan ni saya beli 2 kg, bulan lepas saya beli lagi 3 kg, 1 kg. So saya tak sampai apa tu, sampai saya tak ingat dah berapa kg dalam tu. 10 kg ada kot. Kalau nak cuci sisi arus silver, guna lampu apa yang suat. Arus silver dia tak efek lah tanning. Dia bergantung pada makan. Dia bagi pellet
ARG tu kan, nanti dapat sisit macam merah sikit. Dia mengata pada makanan. Kalau dia tak boleh turning, aroma sibu tak boleh turning, tak ada efek lah. Polis soalan lepas, UV light pakai ke? UV light saya tak pakai. Saya anti UV light. Saya lebih banyakkan berbida, bagi bibi membiak. Sebab UV light ni dia bunuh bibi. Terima kasih Hydilicious stiker. Semoga ada murah rezeki. Terima kasih tuan. Bang, ikan-ikan belakang tu semua bela dari kecil ke belakang beli mana? Okey, ikan ni ada yang daripada kecil, ada yang bila dah besar saya kena beli ikan yang lebih kurang sama saiz supaya tak bergaduh. Saya tak boleh beli kecil. Kalau letak kecil, ikan lama dah besar, lepas tu beli lagi ikan kecil. Ikan kecil tu kena bantai lah. So nak kena saiz lebih kurang. Kalau ikan tu garang, contoh macam parrot. Parrot garang. Tengok Oscar ni tak bergarang. So kita boleh beli Oscar ni besar 2 inci daripada yang garang. Besar 2 inci daripada yang garang. Tinggal kita aku tak, tengok aku ada yang garang ni. Aku kena beli besar sikit 2 inci daripada yang garang. Tu antara tips kom lah. So dulu saya bela ada ikan yang dia kecil kan. Tapi bila tank dah besar, kita nak tambah ikan, kita tak boleh nak beli kecil. Kita nak beli yang lebih kurang sama saiz. Belakang tu semua. Selamat, saya baru beli something 3 kg, ada tak senang beli yang terbaik. Okey. Nak social media. Nak social media satu first. Macam bawa kat sini. Nak tahu ke? Sekejap. Macam mana nak ke toko depan lah. Okey, susunan media. Susunan media. Saya punya PSB pun habis tau. Tak sampai PSB saya tak boleh dapat masa. Okey, susunan media. Media macam multi-tree yang besar-besar kita letak yang first kali. Dia tak support sangat anaerobic punya ni. Media-media besar-besar ni kurang support. Lepas tu yang kedua ni, ataupun yang ketiga, kalau you ada 3 slot kan. Yang kedua ni boleh letaklah apa-apa Cerasporex. Saya cadangkan letak Cerasporex. Dia pun tak berapa nak support anaerobic. Lepas tu yang ketiga slot tu you letaklah Pumistone ataupun Biohome Ultimate yang support anaerobic bakteria. Lepas tu last sekali dekat pump, barulah you letak oyster ataupun coral untuk pH punya buffer. Itulah. So mana yang biomedia yang support anaerobic, you letak dekat dengan last sekali. Ni pump kan? Dia dekat last sekali untuk yang bakteria yang support anaerobic. Maksudnya dia flow dia apa nama ni? Macam ni kan, ni air jatuh oksigen dia kuat. So anaerobic bakteria dia nak oksigen kurang. So dia kenalah pergi hujung kali ni, mungkin kat sini bahagian sini oksigen dia kurang. Itu air jatuh kan. Kat sini air jatuh, oksigen kuat. Sampai hujung sini mungkin oksigen dah kurang sebab ada aerobik yang kat sini dah makan oksigen. Dah makan bawa ke sini yang kurang oksigen. Sebab itulah yang Pumistone atau Biohome Ultimate kena letak dekat ujung. Pakai heater kali naik betul lah tu. Terima kasih yang dibagi gear, semoga murah rezeki. Macam mana nak kuanti ikan baru? Kuanti ikan baru mungkin next live kot. Ni baru 2 minggu kot, seminggu lebih kan. Mana ada efek apa lagi. Nak buat anaerobic bakteria ni lebih kurang 2 bulan, 3 bulan juga lah. Kalau kita guna EM4 ni, saya tak tahu, saya tengah try EM4 Faiz Goldfish ni. Ni kalau orang tahu tiba-tiba result dia cepat kan.
pakai EM4 Faiz Gofi ni. Saya letak dekat ni box filter ni kan. So kalau standard dia 4 bulan 6 bulan untuk anaerobik. Tapi kalau kita guna yang tu tak tahu. Tengok result macam mana. Oscar memang cepat besar. Betul. Sierra Sporec ni beza dia polos tau. Dia maksudnya kalau you ambil dawat pen kan, you try celup, kejap dia diserap. Dia poros. So dia memang adalah media untuk aerobik. Untuk aerobik BB yang paling terbaik lah saya rasa. Saya suka. Memang suka pakai Sierra Sporec. Kalau masalah hormon you belilah Sierra Sporec. Memang cepat membiak. Kalau Biohome Ultimate pula, Biohome Ultimate kalau you belah dua dalam tu ada lagi satu benda tau. Ada lagi satu bahan yang untuk menggalakkan pembiakan anaerobik untuk nitrat. Sebab tu dia kena letak kat ujung tempat yang kurang oksigen. Nak beli PSB kena pergi kat link Shopee. Kalau dekat bio profile saya ada link Shopee. Nanti you salin, type balik, you dapat jumpa Shopee punya barang. Tapi sekarang stok habis. Tengah sangkut kat Korea. Saya dah display tank. UV tak perlu pasang ke, biar hitam tank. Okay, UV. So UV ni kalau korang pasang apabila tank korang ada alga. Alga dia bukan alga yang lekat kat cermin tau. Air dia warna hijau. Ni contoh tank saya lah, senang tank training. Tank ni tak ada UV. Air dia tak hijau tapi dia ada alga lekat kat cermin. Nampak alga? Okay, kalau dulu mula-mula tank ni sebenarnya tank awal setup air hijau. Tapi ke cara penyelesaian dia, you letak UV. Lepas tu UV tu dah buang air hijau. Sementara you letak UV tu, you tambah lagi bermida. Bila UV air dah tak hijau, tutup UV. Biar BB lah running. So kalau bermida banyak, BB dah banyak. So air takkan hijau. Yang ni tank ni saya tak pernah pakai UV. Dulu hijau kuat, air hijau. Water change je. Lepas water change pun air hijau juga. Itu cerita dia macam tu lah. Sebab BB baru lagi, Biomedia ni baru belum membiak lagi. Water change tu saya biar je, sabar je. Letak PSB, letak Pupon kan. Letak Pupon, lama-lama macam ni ada zat dia. Clear, air dia dah clear. Dia dah takkan hijau. Kedak sebelum ni water change pun dah hijau. Sehari je dah hijau. Ini sekarang dah, ni saya buka lampu 24 jam. 24 jam dia takkan hijau, cuma ada alga tu kena sental. Yang penting dia tak hijau. Kalau hijau, tanning tak berkesan kan. Kita tanning tapi air hijau, tu tak sampai kat ikan. Tak ada buat COD abang. Komik-komik ni tak buat COD lah. Bahaya. Abang nak try tak kalau filter semua pakai pumis saja atau biocaster? Ada orang pernah pakai pumis saja, betul. Pumis ni bagus. Dia pumis ni macam Sikimetrik. Sikimetrik tu dia pilih pumis tu, lepas tu dia masuk dalam chemical, keluar putih. Dia putih, apa dia, putih tepu kan. Dia poros. Lepas tu kalau pumis tu dah kita beli yang murah ni pula, dia tak diproses. So ikut nasib, kadang aku dapat yang pumis tu yang ada banyak poros, kadang banyak pumis yang sumbat, atau tiba-tiba batu padat. Ikut nasib. Macam putih-putih itu adalah permulaan alga. Ada putih-putih. Saya 10GF saya ada. Tapi tak ada pula. Ni kat tepi ni saya tak gosok. Nampak lah. Tak nampak. Itu alga. Kalau macam 10GF saya ni, filter dia kecil. Tak adalah kecil macam ni kan. Tapi sebabkan makan kuat, sehari 2 kali. Lepas tu 10 3 kaki, GF nak banyak. So mudah. Bila ni apa ni, BB tak cukup, alga mudah lagi cepat. Dengan lampu kuat kan, pakai lampu tanning.
Kalau tengah panas pun okey ke bawah UV tu? Dia tak ada kaitan pun. Tengah panas maksudnya apa? Air tengah panas. Air tengah panas kalau lebih daripada 35 ikan pun sakit. Oh, saya training arwana kat atas. Mana ikan dia? Aduh. Air terlebih tak atas. Ni MGBB F2 Pure Breed PT Dragon kolam K33. Tapi atas tu tak cuci lagi. Cu pun tak nampak lagi. Baulah. Bau sampai 6 inci lah. Kuarantin ni ada orang kuarantin 7 hari. Ada orang kuarantin yakin-yakin 7 hari. Dia mula ikan sampai je, dia letak apa dulu? Dia letak garam putih ikan 3 hari. Dia letak garam putih ikan, dia letak 3 hari. Maksudnya dia letak sekali, lepas tu dia tengok 3 hari. Lepas tu dia tengok ikan, tengok ada tak yang tumbuh. Dia tengoklah kat pada ikan ni ada tak parasit ke, ada angkowworm ke, ada merah-merah ke. Lepas tu dia letak S1. Lepas letak S1 3 hari lagi. Lepas tu 3 hari. Kalau tank kecil, you kena water change hari-hari. Takut amonia. Kalau tank besar, kuarantin tank besar tak ada masalah. Kalau kuarantin tank kecil, hari-hari kena tukar air, hari-hari tempat ubat. Lepas tu bila dah habis 3 hari, you saling belah air biasa, you tengok pula ikan. Tengok kat badan dia ada tak angkowworm ke, badan-badan merah ke, terkopik sana, terkopik sini ke. Kalau tak ada, berenang pun macam ni, aktif je. Okey. Ikan tu sihat lah. Masuk dalam maintain. Itu dah masuk kuarantin. Kalau ada sakit tiba-tiba, white spot pula, tukar ubat. Masukkan methylene blue ataupun nikah white spot kan, ubat white spot. Dia tak seperti ubat S1 dengan dia kena tukar ubat lain pula, letak heater. Itulah kuarantin. Kuarantin tu maksudnya kita tengok ikan. Kalau ikan dia sakit apa, dia tanpa sakit angkowworm kan. Kita letak ubat angkowworm pula, yang ocean free angkowworm and life tu. So macam ada orang ambil paling cepat pun, ada yang paling malas. Ikan saya 3 hari je. Saya ambil 1 hari garam putih ikan. Lepas tu yang kedua saya letak S1. Tapi kena pandai tengok ikan lah. Ikan sakit tak sakit kan. Lepas tu hari ketiga saya letak Prazigol. Tengok lagi dia ada keluar tak sakit-sakit lagi kan. Bila tak ada keluar sakit lagi, lepas tu hari keempat saya masuk air biasa, tengok ikan balik berenang macam mana kan. Okey je, saya masuk dalam tank. Harga cara yang terbaik adalah apabila parameter korang amnya kosong, nitrat kosong dan nitrat kurang. Nitrat kosong, alga susah nak tumbuh. Bukan nak tumbuh lah, alga ni akan tumbuh, tapi dia akan kita melambatkan dia tumbuh. Dulu kalau ada orang kalau macam parameter dia tak banyak, tak bambida dia sikit lah kan, bambida dia sikit, 2-3 hari dia alga penuh kat tank kan. Tu maksudnya bambida dia sikit lah, bibir dia sikit. So dia punya alga dia cepat tumbuh. Tapi kalau kita bibir dia banyak, alga seminggu baru tumbuh. Tu kira okey lah, seminggu tumbuh. Water change, kita cuci lah alga tu kan. Dia takkan tumbuh bila-bila. Sebab kita main lampu kan. Kalau korang tak nak tumbuh bila-bila, jangan buka lampu tengok. So alga takkan tumbuh. Betul-betul. So BB tak cukup lampu jaga, betul. Ambil dengan siapa? MG BB ni saya dapat hadiah daripada Arwana Monster WT. Saya tak pernah beli ikan Arwana sebenarnya. Yang ni saya dapat hadiah. Yang ini pula saya dapat kawan bagi. Ini MG ni kan, yang besar ni kan, lama saya beli ni. Ini pun saya dapat ikan free. Saya tak pernah beli ikan Arwana sebenarnya. Hai, hello Rivan. Okay, water change 50% kalau tank kecil.
PVC tu memang saya tak sengaja tak bersihkan. Saya nak tengok apa saya nak buat alga kat situ lah. Kan ada orang GF kan makan alga, hair alga kan. Nanti nak warna hijau tu nampak dah tumbuh lah. Warna hijau kan. Brown alga ni tak nak. Kita nak warna hijau tu kan. Saya nak bagi pipe tu penuh dengan alga. Yang lain saya cuci lah. Lantai semua saya cuci kan. Pipe tu saya sengaja biarkan. Dia tak ada sebab lain, saja je nak bagi lawa, nak bagi nampak antik sikit. Saya pakai satu lampu je. Ni lah, Xiaolong Red. Ni kalau Xiaolong Red kan, kita tengok kalau kita ambil, kita tengok kat depan mata kan, dia tak nampak merah. Tapi kalau kita ambil pakai handphone, dia nampak macam merah sikit. Xiaolong Red ni kan, tu kelemahan Xiaolong Red ni kan. Tapi kat depan mata memang cantik. Dah jual arwana silver tu, saya dah jual. Dengan siapa orang KL. Arwana mana? Ni tak tengok arwana mana? Ni arwana saya tadi, pagi tadi pagi tadi lompat. Nampak? Tengok mulut dia. Tahu lompat gaduh siapa tak tahu lah. Habis mulut dia calah. Saya nak hilangkan alga kena gosok. Lepas tu upgrade lah biomedia. Tapi kalau you cerita aquascape pula lain. Ni aquascape ni, dia ada alga. Aquascape memang akan ada alga. Kalau kita tak letak ubat alga ataupun nitrat dia tinggi. Ni sebab dia main lampu tinggi. Lampu ni tinggi dia punya lux dia, untuk supaya pokok merah ni naik merah dia. Pokok ni supaya naik merah dia. So kadang tumbuh lah alga, tengok ni alga. Ni bawah ni punya alga ni. Alga. So dia kena ada ubat dia. Adalah ubat alga remover. Ini aquascape lah. Kalau yang lain tak perlu. Ni alga remover untuk tengok aquascape lah. Gaya lain tak payah. Betul, saya ada ADE Fitongit gel untuk alga remover. Ni bukan. Lepas tu ada ni untuk aquascape. Aquascape memang wajib benda-benda ni ada. Tapi kalau untuk tank biasa tu, water chain cuci je. Pakai CO2 kan, bukan H2O. H2O tu air. Air memang pakai air ni, CO2. Kalau H2O memang pakai air. Aku ni kena pakai air. Kalau CO2 lah, ya, saya pakai CO2. Kalau high tech ni memang kena pakai CO2 lah. Puffer fish air tower. Saya tak ada pengalaman dalam benda puffer. Kalau ikut orang kata senang je jaga puffer ni. Okay, arwana stress abang buat apa? Saya tak pernah mengalami arwana stress tau. Sejujur saya start beli arwana, saya tak pernah mengalami arwana stress. Tapi saya arwana ni takkan stress lah kalau satu, air semua okey, amonia kosong, nitrit kosong. Yang kedua, pH tak banyak berubah. Kalau you kata you pH dapat 7.2, you try maintain 7.2 plus minus 1 plus minus 0.2 tu kan. You try maintain kan dia punya pH. Lepas tu saya guna jus ketapang Arwana Master WT. Memang saya dah lama guna. Sebelum Arwana ni masuk dulu pun saya dah pakai jus ketapang tu. So air tu dah sebati dengan jus ketapang. So memang ikan saya memang, saya tak pernah mengalami arwana stress. Saya pun tak tahu nak buat apa kalau arwana stress. Kadang orang kata arwana stress, rendahkan air, tutup api. Kalau pernah ada kawan saya, dia tak makan ikan dia, buat ikan lompat kan. So cara dia nak buat, puasakan ikan, rendahkan air, tutup lampu. Lepas 3 hari ke 4 hari, on balik lampu, try bagi makan. Kalau dia start makan tu, dia dah okey. Lepas tu try on lampu slow-slow. Mantap Sifu kita. Saya bukan Sifu, kita pun hobi sama je. Cuma saya ada pengalaman je. Dan saya bawa setup petang tadi. Ini tank ni nampak warna coklat-coklat sikit. Saya letak jus ketapang lebih.
Dark water. Untuk ikan apa tadi kan? Kalau maintain GF saya watching hari 30% PSP dengan iPhone kena tambah tak? Nanti you contact you punya Faiz Gofish lah kan. Sepatutnya mungkin you boleh kurangkan sikit. Sepatutnya kena tambah lah kan. You dah kurangkan air kan. Mungkin dosa kalau asalnya 20 ml mungkin kena kurangkan sikit 15 ml kot. Pada hari you top up. Tengok racun tu bang. Macam mana train PB makan pellet? Okay, ni satu lagi. Saya ada satu ikan ni PB kan. Ni PB yang makan pellet. Tu spotted gar makan pellet. Saya tak pernah training pun. Ni adalah PB paling lama saya pernah bela. Bertahun dah, setahun lebih lah tak pernah makan pellet. Tahun ni baru dia start makan pellet. Saya tak tahu kenapa. Mungkin dia dah hari-hari duduk dalam suasana yang ada jus tapang orang monster kan. Dia naikkan selera ikan makan tau. Dah setahun lebih dia perap dalam air ni kan. Lama dia terror kot. Padahal pellet sama. Saya tambah juga pellet Otohime. Otohime ni dia protein dia tinggi, bau dia kuat. So ikan suka. Ikan bibi dia senang jaga. Ikan bibi lah paling senang jaga sebenarnya. Jaga amonia je. Settle. Dia tak banyak cerewet. pH berubah pun dia tak cerewet. Tak cerewet lah. Kalau pH berubah terlalu banyak, semua ikan sakit. Ikan nateng. Oh tahu Esok dapat ikan. So saya tak sekarang. Macam mana saya tak tending? Bibi Orino, ya bos, betul. Saya ni tending ni. Tending ni dia nak tending apa? MGBB kan, MGBB tending. Kalau ikan 6 inci satu nak beli ikan arwana ni, jangan beli ikan yang 4 inci. Memang murah, 400 lebih. Harga lebih kurang 400 lebih, 300 lebih kan. Tapi kita tak nampak lagi dia punya ke arah mana. Kalau kita beli 9 inci, kita boleh tahu ikan ni ada potensi untuk jadi MGBB. So belilah ikan yang 9 inci yang ke atas yang boleh nampak potensi dia untuk jadi MGBB. Cu dia dah nampak sikit, dah cuci sikit. Lepas tu nak turning MGBB daripada 6 inci hingga 12 inci. 6 inci you kena guna watt rendah, 13 watt dulu. Lepas tu dah sampai ikan dah 3 bulan 4 bulan, try slow tukar watt tinggi kalau nak lah. Atau you nak maintain pun sama pun boleh. Supaya you like ikan stress. Kalau nak tanning ni mula kena letak white tanning lah, white tanning tank lah. So kalau nak tanning ni, kunci utama dia jangan ikan stres. Kalau ikan stres, korang tanning macam mana pun dia takut lah, tak selesa lah, makan pun sikit je. Tu kan dia tanning je naik tak apa cantik buat dia stres. Tapi kalau ikan tak stres, dia akan naik lagi kuat lah. Lepas tu dah sampai 12 inci, dah tengok cu dia dah naik semua. Lepas tu kalau ada crossback tu bonus. Kalau ada golden head tu bonus. Kalau tak ada, 12 inci tu memang dah tak boleh buat apa, dah tu naik BTT. Nak cuci lagi pun mungkin tak boleh naik juga lah golden head. Golden head patutnya dah naik dah kalau 12 inci. Tak apa. Delicious, terima kasih bang. Bagi gift lagi. Moga murah rezeki bang. Bubuh mula bang. Tunggu orang bagi gift. Bang pakai lampu depan juga. Tak ni depan saya pakai Xiaolong. Atas saya pakai Main yang 13,000K lux tu. Saya pakai 2 je, tak kuat sangat lah. Dulu saya set up Tornado sampai 1-2.
3 4 nah satu satu dua tiga empat lampu tornado. Dengan main dengan dia. Lepas tu terang sangat. Saya tengok ikan pun stres. Lepas saya buang 4 tu, bawa ikan saya makan pun banyak, kuat makan. Saya kata dia jangan bagi ikan stres dia. Kalau ikan stres tu kau janganlah start lampu kuat. Tak guna dia. Ikan pun takkan naik je kalau pasal lampu banyak pun. Okey, ada apa-apa lagi tak? Kalau ada soalan nak tanya, you boleh Q&A Macam mana website Q&A MGB F2 Pure breed. Baru 9 inci, kecil lagi. Jauh lagi perjalanan dia. Tunggulah 6 bulan ni. Tengok ikan mas. Nah, ikan mas. Tengok ikan mas ni. Ni rancu. Tiger. Ni namanya kau. Lembu. Ni ya. Kita apa? Kita ambil kan. MG tu saya dapat hadiah dekat PT Dragon. Arwana Master bagi saya PT Dragon kolam K33. Ini macam asalnya macam nak sakura tapi tak jadi sakura pun. Ni lah. Tunjuk filter bang, filter. Filter TGF Ya wah, yang ni pump 5000 LH. Allah, kacau pula. Pump 5000 LH, bawa naik atas. Nampak atas tu. Piping tu. Macam mana? Atas piping ni 20mm. Dia bawa ke sini, dia pecah pada dua. Satu sini, dua box. Lepas tu board ni, lepas tu sini saya panjangkan sikit. Lepas sini nak tak kaki kan. Ni pun saya terpendek, potong. Alas sikit. Ni kalau bagi panjang sikit, bagi ada kaki kan. Lepas tu yang ni lubang ni saya buat macam ni, lubang dia. Lepas tu lubang bawah ni saya tebuk macam sarang tebuan tu kan. Tebuk pakai solder patri tu. Duduk. Lepas tu yang ni pakai jointer tau. Lepas tu saya letak net tu. Nampak net tu? Net tu sebenarnya supaya media ni kadang termasuk dalam pipe tu. Bila termasuk dalam pipe tu, dia tersumbat tau. Dia tersumbat overflow. So net ni, setiap ni ada net dia. Lepas tu jatuhlah bawah. Nampak tak bawah ni? Ni turun bawah, dia gabung. Lepas tu dia belok L. Ni dia belok. Dia belok L. Lepas tu yang ni saya curah naikkan ke atas, membuat ke atas. Sebab saya nak kurangkan flow. Ikan emas ni saya sebelum ni sakit sebab dia pump kuat. Lepas tu air jatuh kuat, flow laju tau. So ikan stres. Lepas saya buat macam tu. Lepas tu yang setiap pipe bawah tu saya tebuk lubang kecil-kecil supaya dia punya flow dia kurang laju. Barulah bila saya dah buat macam ni kan, saya dapat bezakan ikan benang yang sebelum ni dengan ikan sekarang benang. Sebelum ni ikan benang dalam keadaan paksa, macam saya ingatkan dia aktif kan. Rupanya dia stress punya. Ya Devan, piping tank mana bang? Mana jumpa? 1, 2, 3. Terima kasih Izwan Ghazali Sendurian. Terima kasih. Wah, Durian Musang King Semoga murah rezeki Cik Izwan Ghazali. Pam hadap ke cermin bang. Saya pam hadap cermin ni sebab pam saya ni kuat.
Lepas tu ada satu GF tu tersedut. GF mana? GF ni dia orang dah. Ni. Dia sedut, lepas tu dia tak boleh nak lepaskan diri. Tak tahulah, bingung sangat kan. So saya ngadakan cermin. Lagi tu pang saya memang kuat pun. So tak ada masalah lah. Kalau tak cermin pun boleh sedut semua. Akrim 3 kaki. Tank Goffin akrim 3 kaki saja. Tip dia ni bagi engine ni pump kuat. Tapi nak kena pandai setting outflow supaya ikan tak stres. Bahan media banyak. Ni ada 1, 2, 3, 4. Lepas tu dia bawa lagi 5. Sera Sporex Multi Tree kecil tu, Bayuhan Ultimate. Yang ni Bayuhan Ultimate dengan GA E-Ball. Bayuhan Ultimate dengan ni ada coral sikit. Oh, lepas tu lagi saya lupa, sorry. Lepas tu saya kuat lagi yang ni canister. Saya tambah canister lagi. Sebab kenapa saya buat canister ni? Saya nak dapatkan ni. Apa nama ni? Ya. Skimmer. Daripada saya pakai skimmer kecil tu kan, baik saya pakai canister kan, dapat skimmer besar sikit. Alang dapatlah. Saya letak semua ni full Sera Sporex. Saya dapat letak. Tapi nak servis dia, nak water change, nak tukar span ni memang leceh ke canister ni. Kadang-kadang rasa menyesal. Hikari saya, orang kata Hikari ni bagi buat SBD First kali saya bagi Auto Hime EP1 siang. Saya bagi siang. Bangun pagi-pagi, dunia sampai pagi ni ada Auto Hime EP1. Lepas tu tengah hari kalau saya balik kerja tu kan, saya bagi apa nama ni? Algamax, New Life Spectrum. Waktu malam saya bagi Terra, ni sebelum nak tidur ni saya bagi Terra A+. Kadang-kadang kalau saya tak bagi makan tengah hari, saya bagi sehari 2 kali. Terra A, contohnya malam ni saya bagi Terra A+, besok malam saya bagi Algamax. Lepas tu malam juga saya bagi probiotik sekali dengan Terra A+ tu, dengan probiotik New Life Spectrum. Probiotik ni untuk jaga ikan kesihatan lah. Lepas tu sebulan sekali saya bagi kacang pis. Kadang-kadang sebulan 2 kali, kadang-kadang sebulan sekali saya bagi kacang pis. Apa nama tu? Kacang pis kita rendam dengan air panas. Lepas tu kita buang kulit, dah lembut kita buang kulit dia. Lepas tu kita pecah-pecahkan, saya lumut-lumutkan dengan lesung. Lepas tu saya ambil EM4. Saya ambil EM4 ni, saya tuang sikit dekat kacang pis tu, dah hancur tu. Lepas tu saya bagi ke ikan. EM4 tu dia, bau dia menyebabkan ikan nak makan. So licin lah, kejap je kacang pis tu habis. Tiga orang bagi penerangan, terima kasih. Span terendam dalam something okey ke tak? Okey Okey, ni dia tak kisah you nak rendam span tu, boleh. Sekejap alamak, susah dah rentang ni. Okey, span ni ada orang span ni, contohlah kita bancuh teh, pakai penapis tu kan. Kita bancuh habuk lah, kita tapis habuk tu dalam keadaan rendam. Lepas tu kadang habuk tu terkeluar kan, bercampur dalam air kan. Dengan tapis dalam keadaan air kat bawah, tapis kat luar, lepas tu habuk tapis, mana lagi better result dia? Kan? Sama juga konsep ni. Saya asingkan span tu supaya dia tapis habuk tu kat atas, habuk tu tak terendam kat dalam. Mungkin ada habuk jenis yang mula besar, bila dalam merendam dia jadi alu, lepas tu tersebar keluar kan. Tu yang banyak habuk tu kan. Okay, yang kedua. Lepas tu ada yang jenis tapis rendam dalam something kasi penuh something kan. Dia letak apa ni, dia letak apa span besar kan, yang apa nama ni, Japanese mat tu.
Okay, daripada span tu dengan biomedia, mana paling banyak biomedia hidup? So saya rasa saya letak biomedia lah kot. Lagi banyak biomedia hidup, lagi banyak BB hidup kat biomedia kan, daripada hidup kat span kan. So baik span tu saya buat function untuk filter abu je, letak kat atas. Bawah ni saya penuhkan dengan biomedia. Kita gunakan ruangan tu sebaik mungkin dengan letak biomedia daripada kita letak span. Yang ni saya baru je servis setahun sekali. Setahun sekali ataupun setahun 2 kali, 3 bulan, 6 bulan sekali. Ataupun kalau rajin buatlah 4 bulan, setahun 2 kali lah. Ambil lah 5 bulan ke kan, 4 bulan sekali. Ni saya baru buat bulan 7 ni lah, baru je buat something lah. Kalau you pasang saya punya video kat Facebook, saya dah buat. Memang bersih lah. Kalau tak ada elektrik, macam mana bang guna oksigen SDC ke? Okey, saya guna SDC. Oh ni lah. Ini SDC untuk tank besar ni. Saya pakai Sobo ni lah, SB568 SDC. Okey So untuk tank GF ni saya pakai UK brand H82. Untuk MGBB tanning ni saya pakai UK R6. Oh sorry, tank besar ni ada 2 lah. Satu Sobo, satu lagi UK S20. Ini lama. So dia ni bateri dia dah nak kurang lah. Dah sampai 2 jam, 3 jam ni dah kurang baterinya. So sebab tu saya ganti dengan ini, tambah lagi. So saya ada SDC lah. Betul lah. Yang ni tak ada SDC. Kalau bateri tak ada, mati lah kau. Setakat ni saya tak pernah kena trip lah. Ni sebab ada pokok kan. Pokok keluarkan oksigen lah. Harap ikan selamat lah. Ni lampu tak ada lah. Ini ikan beta. Memang tak ada oksigen lah. Boleh hidup. Ini tank China pun tak ada oksigen. Pernah banjir ke? Saya pernah banjir kat Santeng. Sebab saya water chain lupa tertidur. Yang ini saya pernah banjir. Tapi banjir ni saya banjir dan saya perasan lah. Ini saya pernah banjir. Sebab tu sebab media masuk dalam lubang. Lepas tu saya letak jaring warna hijau tu. Itu dia punya countermeasure dia lah. So setakat ni bila saya letak warna hijau ni, dah tak pernah banjir. Sama juga dengan tank MGBB ni, saya letak jaring warna hijau tu. So media tak masuk lah. Kau nampak lah? Ini kat sini kan, air turun. Media semua terkumpul kat sini. Kalau dia masuk dalam lubang tu, banjir. So sekarang saya dah buat action jaring ni. Setakat ni saya tak pernah banjir. Oh Cana tak sampai lagi. Nanti dah sampai tinggal kita beritahu lah kita beli apa kan. Tak nak lah beritahu. Surprise. Okay, ada apa soalan lagi tak? Kalau tak ada, saya rasa sampai sini kot kita punya live kita kali ni. Nanti mungkin next kita akan buat live cara-cara water chain ke. Saya akan buat water chain ke kan. Saya akan water chain ni hari Sabtu. Mungkin kita akan buat live pada hari Sabtu. Jangan kita buat live sambil tengok water chain. Pokok donoi ni lah. Nak ke? Ambil datang. Banyak Dulu beli 2 batang je. Yang batang tu satu pasu kecil jual kan. 2 batang je. Sekarang dah macam ni lah. Macam hutan dah. Nak main datang rumah. Ambil lah 2 pokok kan. Nanti lama-lama ambil lah. Biar elektrik mesti tinggi kan bang. Saya punya biar elektrik 300 lah. 300. Tapi rumah saya ada 2 aircon. Ada 2 aircon.
So saya tak tahulah, mungkin logik lah tu 300. Aku lepas sawit dari hutan abang. Tahu lah. Ha. Dari hutan lah. Tengok dari jauh apa? Tank ni lah. Ni tank mana? Tengok jauh-jauh semua ke apa? Oh, semua. Ada. Ni rumah ruang tamu tau. Saya rumah biasa. Ha. Buat live ni video dia tak kuat lah. Connection internet saya tak power kot. Tak terang kan kabur kan. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tank. Video kabur lah kalau buat live. Connection internet. Ni saya punya ruang tamu sebenarnya. Ruang tamu rumah. Ruang tamu rumah. Cushion lah. Ruang tamu rumah tapi dah macam kedai aquarium lah. Hobi. Beras kita beli bang. Beras kita beli. Aduh Top filter bang, tadi dah tunjuk lah tadi. Wah, abang lambat join bang. Tapi kat YouTube saya ada tunjuk semua top filter. YouTube saya, you search Azizi AMK kat YouTube saya. Semua DIY filter yang saya buat ni, semua saya tunjuk, saya upload dalam YouTube. Ada member kita ramai dah tidur kat YouTube. Saya paling suka aquarium mana? Saya suka, tak tahu lah. Saya paling tak suka aquarium ni lah. Dia punya maintenance dia, ya Allah, nak potong pokok lah, nak kena trim lah, hari-hari nak bubuh baja, tengok alga, cuci alga. Tapi kalau saya balik kerja, buka pintu dia, saya tengok semua. Saya suka tengok, saya tengok yang besar dulu lah. Tengok yang besar, lepas tu saya tengok GF dulu. Yang tanning saya tak tengok. Tanning ni ikan pun dekat atas, tak lawa lagi kan. Jarang nak tengok tanning. Saya tengok GF, saya tengok aquascape. Tapi saya tengok juga tanning, saya tengok tanning tu, bila saya tengok atas dia, berapa banyak emas dah naik, berapa banyak emas dia dah cuci. Tu je lah. Betul lah, balik kerja letih-letih, tengok ikan. Bukan pergi peluk anak dulu kan, duduk bushin dulu, tengok ikan dulu. Balut pipe ni. Ni balut pipe ni kan. Balut pipe ni saya beli kat kedai DIY. Kedai DIY. Rumput pasu. Lepas tu yang taklah yang rumput yang warna hijau cair tu, itu pokok pasu. Juntai-juntai macam ni. Ni saya beli kat mana rumah saya beli. Juntai ni pokok pasu juga lah. Tak tahu apa nama dia. Itulah dia. Juntai tu. Lepas tu saya ikat kebetai. Nampak tak kebetai tu? Saya pun malas nak buat nanti lah. Kebetai kat itu je. Ni apa nama ni adalah, tengok Oscar. Oscar. Tengah gaduh tengok Oscar tengah gaduh. Sisik tanggal arwana makan.
Siapa kata tenang sangat dia tengah. Kadang ada gaduh-gaduh macam tu lah. Ini saya beli kecil sikit lah. Dah besar lah. Ni 2 ekor dia tepi kena beli. Oh ni. Dontil. Main bola. Parrot. Parrot. Gigi parrot tajam tu. Depan tu. Oh. Flower horn ni ikan terlarang, tak boleh bela. Ikan flower garang lah, memang tak boleh kom lah. Lagi satu, tak tahu lah kenapa tak beli flower horn ni. Tapi masa tahu dia garang. Kau tekan ni kalau saya bagi. Kan saya cerita seorang bagi kan. Tapi memang betul lah orang bagi. Ini orang bagi. Ini orang bagi. Yang ni saya beli. Saya beli. Koridor saya beli. Tak, bukan Oscar Lemon. Ni albino. Black Oscar, albino Black Oscar. Lemon saya tak ni lah, tak beli lah. Dulu pernah beli lemon, lepas saya jual balik. Saya bagi pellet merah kan. Untuk pellet saya naik merah. So lemon saya makan dia naik merah. Dia tak bawah. Saya jual. Saya ada beli lemon satu. Lepas saya jual kat orang. 6x2 kali 2 kaki. 6x2. Mana tak bagi main bola ni, ikan mas punya bola. Dia dah gol lah. Dah gol tu tak main lagi lah. Sok. Sini. Ambil bola. Sini. Background 3D ni beli. Kalau nak beli kat Shopee 3D background ni type 3D wallpaper aquarium. Dia jenis macam polystyrene. Dia jenis polystyrene. Nampak tak? Tak nampak. Dia polystyrene tampal kat dalam. Belakang 3D background ni you keliling tu you letak silikon. Sepanjang-panjang keliling bawah ni, keliling ni letak silikon kat belakang dia, tampal kat belakang akuarium. Time akuarium tak ada air So nak set up ni ikan kena keluar. Tapi saya buat ni time baru sampai saya terus buat. Baru letak ikan. Merah ni saya beli kat Shopee, Ali Aquatic. Nama Shopee dia Ali Aquatic. Ni dia punya logo dia ni lah. Nampak? Ali Aquatic. Media saya banyak beli kat Shopee je. Kura-kura apa? Tu. Kura-kura ni garang lah. Saya nak jual lah. Tengok saya punya ikan ekor dia kena gigit. Nampak apa? Saya spot tegar pun kena gigit. Lagi satu mana? Ni pun kena gigit ekor dia. Dia bila lampu tutup, dia dah jadi raja. JF memang selalu. Okay, selamat malam Heman, terima kasih join. Selamat malam. Jumpa lagi. Terima kasih Zuan Ghazali. Good night. Terima kasih bagi stiker. Semoga kita jumpa lagi. Ni Pinos total. Garang dia garang. Bila lampu tutup dia dah jadi raja. Dia gigit semua ikan.
Dia dah gigit kan, dia gigit depan mata saya ngendap kan, dia gigit semua ikan. So memang saya tahu kerja dia. Pada gigit ekor PB, dia gigit ekor ni lah, Portugal. Time lampu tutup, dia paling aktif. Selamat malam Imal. Kura yang kecil ni lah. Ni lah kura kecil. Kura kecil ni saya tak niat nak beli besar pun ni. Ini dah besar nanti kan. Tengoklah saya nak bagi orang free je. Yang tak nak saya tak. Ini cepat besar ni kura ni. Tak boleh lepaskan dekat ni ya, kaman ya. Sebab you lepaskan, you bunuh dia. Bahaya untuk ekosistem. Satu, dua, tiga. Ada satu kura-kura kecil yang albino tu kan. Nah ni, nampak dia tanam ni. Nampak? Dia menyorok. Saya keluarkan dia. Ni. Dia memang menyorok atas pasir. Albino soft shell lah ni. Nampak? Saya lepaskan Saya lepaskan dia menyorok dalam pasir. Kadang saya cari ingat dah hilang. Menyorok sini pula. Takat ni gapi saya ada lagi. Tunggulah, saya pun menunggu dia makan juga. Kecil lagi kot. Albino soft shell. Kadang-kadang saya layan kat sini juga. Cari kura-kura, pegang dia. Takut dia. Soft shell. Tengok juga. Tak, ini filter lah. Ini filter. Dia ambil air daripada tank ni, masuk sini, inilah filter. Jadi pipe ni macam ni, dia air akan turun. Air akan turun. Lepas tu masuk pump sini kan. Masuk pump sini, dia naik atas satu, lepas tu dia pecah T. Tu saya pasang valve, saya kecilkan air. Sebab kita nak bagi kurangkan oksigen. Lepas tu dia daripada sini, dia dah filter kan. Dia dah filter besar-besar ni, baru masuk dalam box filter. Masuk atas ni. Masuk atas ni. Ni piping air dia. Masuk sini. Bawah ni ada pun piston. Bawah pasir ni ada pun piston. Sama juga. Bawah ni ada pun piston. Lepas tu air turun sini. Air turun situ, masuk ke box bawah. Masuk box bawah ni ada pun piston. Penuh. Lepas tu saya bawa dia akan overflow kat sini. Dia keluar balik kat filter ni. Apa dah? Slow je air. So benda ni, filter ni namanya box filter untuk nitrat. So dia filter memang air jenis dah ni. PM tetap Pinos tu. Boleh? Nak ke? Nanti PM. Saya nak jual lah biasa ni. Nak jual. Kalau you nak, you beritahu. Kalau jual lah, jahat. Dia dah kacau saya ikan dah banyak ekor koyak lah, tak lawa. Saya jual murah, confirm saya jual murah kalau ikut nak. 300 sampai 300. Kalau harga market dah 600 kot. Power harga. Tak apa, kita PM tepi lah, tak apa-apa. Tak. Kura-kura.
Kura-kura telinga merah. Cepat besar ni. Sebenarnya cepat besar lah. Setahun dia besar ni. Okay, ada persoalan tak? Kita akhirkan. Kan dah pukul berapa dah? Dah pukul 11.30 lah. So kita jumpa di live seterusnya. Dah malam. Okay, ada yang dah ngantuk. Tank China baru set up tadi. Dark water. Okay, terima kasih semua yang sudi join. Terima kasih semua kepada yang ada yang bagi gift. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di masa akan datang ya. Mungkin kita akan buat video. Time saya water change saya buat video. Tu boleh tanya lagi soalan kan. Ni filter ni saya nak tunjuk function dia ni yang. Terima kasih Yumalah, terima kasih. Antulisha, terima kasih. Bagi lagi ni nasi lemak roti canai. So kenyang. Terima kasih banyak bagi gift. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.